Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Nurul Iman Muhammad Zain selaku pensyarah subjek falsafah dan isu semasa. Nama saya Harizah Kwan bin Abdul Aziz. Di sini saya akan membentangkan pengenalan dalam isu kemalangan jalan raya. Perkara pertama yang ingin saya katakan ialah isu kemalangan jalan raya sering menjadi perbualan masyarakat di Malaysia dan ianya kerap kali berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Mengapa ia sering diperkatakan oleh sebilangan rakyat Malaysia? Hal ini kerana kes kemalangan jalan raya ini amat sukar untuk dibendung oleh semua pihak. Peningkatan jumlah kenderaan bermotor itu telah menjadi penyebab utama dalam peningkatan kes kemalangan jalan raya. Hal ini kerana kes kemalangan jalan raya banyak melibatkan kenderaan bermotor seperti kereta, bas dan yang paling utama dan kesnya yang bercatat paling tinggi ialah kenderaan motosikal. Cawangan Trafik Bukit Aman menunjukkan jumlah statistik kemalangan jalan raya mengikut negeri dari tahun 2006 hingga tahun 2012 dan ianya terus meningkat secara berterusan sepanjang tahun. Sebagai contoh, saya ingin mengambil statistik pada tahun 2010 hingga tahun 2015 iaitu peningkatan sebanyak 489,606 kes dan ianya meningkat secara berterusan. Oleh itu, kes kemalangan jalan raya di Malaysia seharusnya diberi perhatian yang menyeluruh oleh semua pihak dalam usaha menangani kes ini daripada terus meningkat. Bagi objektif kajian, kami ingin mengenal pasti punca kemalangan jalan raya yang kerap berlaku di negara Malaysia. Seterusnya, kami juga ingin mengkaji kesan kemalangan jalan raya terhadap mangsa, keluarga mangsa dan impak kepada ekonomi negara. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah Hazwani binti Cik Zainuddin. Nombor matrik saya A20A2248. Okey, saya akan membentangkan tentang dapatan kajian terhadap kemalangan jalan raya di Malaysia. Pada hasil dapatan kajian kami sekumpulan, kadar kemalangan jalan raya di negara kita semakin meningkat setiap tahun. Kemalangan jalan raya berlaku di mana-mana sahaja, sama ada di dalam negara atau luar negara. Kebiasaannya, kemalangan kerap berlaku pada musim-musim perayaan. Kemalangan adalah salah satu tragedi yang dahsyat yang dapat membawa kematian dan kecacatan kepada bilangan pengguna jalan raya sama ada di dalam negara maupun luar negara. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya di Malaysia dan peringkat global. Yang pertama, sikap negatif pengguna jalan raya. Yang kedua, menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Yang ketiga, memotong di barisan berkembar. Yang keempat, ketiadaan penghanda jalan raya terutama kawasan-kawasan yang tinggi. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kelemahan penguatkuasaan undang-undang peraturan. Itu saja untuk dapatan kajian kami sekumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ifah Hakim bin Azhar. Nombor matrik A20A1540. Saya ingin membentangkan analisis kajian kemalangan jalan raya. Jalan raya merupakan jalan besar atau main road yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Melihat dari sudut lainnya, dengan perkembangan pesat rangkaian jalan raya di dalam sesebuah negara akan menyumbang kepada kesan negatif iaitu kemalangan jalan raya yang tinggi. Faktor pengguna jalan raya menyumbang kepada 95% kemalangan jalan raya. Faktor yang berhubung kait antara pengguna jalan dengan persekitaran pula menyumbang kepada 25% kemalangan jalan raya. Sementara, punca kemalangan disebabkan oleh faktor kenderaan pula adalah sebanyak 5.5%. Merujuk kepada statistik kemalangan jalan raya, didapati dalam tempoh masa 10 tahun, iaitu dari tahun 2006 sehingga 2015, angka sejumlah 3,224,019 kes kemalangan jalan raya dilaporkan. Manakala sejumlah 56,566 kes kemalangan maut. Seterusnya, purata sebanyak 322,402 kes kemalangan jalan raya berlaku pada setiap tahun. Secara purata, kes kemalangan jalan raya di negara ini pada setiap hari ialah 883 kes. Secara keseluruhan peratusan kenderaan, motosikal sebanyak 45%, kereta sebanyak 35%, kenderaan berat sebanyak 25% dan lain-lain sebanyak 15%. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Umi Ufia binti Sempul Amizam, nombor matrik A20A2054. Saya ingin membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya.
terdapat beberapa inisiatif yang perlu diambil bagi mengatasi isu ini. Antaranya ialah mengadakan kempen kesedaran terhadap keselamatan di jalan raya. Melalui kempen kesedaran ini, kerajaan serta pihak berkuasa dapat memberi peringatan tentang undang-undang yang perlu dipatuhi oleh pengguna dan menegaskan kesan sekiranya pengguna jalan raya tidak mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Selain itu, pihak berkuasa haruslah menguat kuasa undang-undang di jalan raya. Sebarang kesalahan yang berlaku di atas jalan raya seharusnya diambil tindakan yang sewajarnya agar pengguna lebih bertanggungjawab dalam mematuhi undang-undang. Seterusnya, pemandu juga perlu memainkan peranan mereka dalam menyelenggara kenderaan secara berkala. Hal ini kerana bagi memastikan kenderaan yang dipandu sentiasa berada dalam keadaan selamat dan juga dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan di jalan raya. Di samping itu juga, menggunakan pengangkutan awam juga sedikit sebanyak dapat mengurangkan kemalangan di jalan raya. Hal ini terbukti apabila pengguna kenderaan awam dapat mengurangkan jumlah bilangan kenderaan bermotor yang berada di atas jalan. Sejurus peratus berlaku kemalangan juga akan berkurang. Kesimpulannya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama. Sekian daripada saya. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan kemalangan jalan raya di Malaysia. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor yang membawa kepada masalah kematian maupun cedera di kalangan rakyat Malaysia. Kes kemalangan jalan raya bukan hanya berlaku di negara kita, tetapi di setiap negara termasuk negara yang pesat dalam pembangunan. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap masyarakat yang tidak mengambil peduli tentang keselamatan di jalan raya menyebabkan berlakunya kemalangan. Ia juga dapat dilihat bahawa rakyat Malaysia tidak mematuhi dan mengamalkan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang yang membawa maksud kepada keadilan yang diasaskan berdasarkan prinsip ini, di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Undang-undang negara juga digubal berlandaskan kepada perlembagaan, kerana tanpa undang-undang hidup bermasyarakat dan negara tidak aman dan stabil. Sama juga seperti pelaku jenayah atau individu yang terlibat dengan kes kemalangan jalan raya, iaitu perlu dihakimi dan dihukum mengikut undang-undang negara sekiranya individu tersebut benar-benar bersalah. Seperti yang kita dapat lihat di dalam skrin ini, terdapat beberapa kesan yang dapat kita lihat daripada kes kemalangan jalan raya di Malaysia, iaitu kematian dan kehilangan nyawa, kecacatan anggota badan, kerosakan harta benda dan harta kerajaan, imej negara terjejas dan peningkatan kos penyelenggaraan jalan raya. Oleh itu, semua masyarakat perlu mempunyai sesuatu nilai maupun falsafah dalam hidup yang dapat digunakan sebagai panduan hidup agar mereka tidak mudah melakukan kesalahan. Kerana manusia yang mempunyai falsafah mampu mencapai hidup yang sejahtera. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Farhana binti Roslan. Bagi kesimpulan, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri. Kecuaian merupakan punca utama kemalangan berlaku dan hal ini tidak harus dibiarkan berterusan untuk menjamin keselamatan semua pihak. Jadi, manusia memang tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan, tetapi kesilapan yang dapat menyebabkan nyawa orang lain juga turut melayang harus dikenakan demi kesejahteraan bersama.